probability untuk mean sample di antara between. Ingat, kalau between tak termasuk nilai dia. 9 point berapa? 9.4 tak termasuk. 9.4 dan 12.2. Okey. Walaupun continuous ini simbol ini tak memainkan peranan sangat, tapi kita biasakan buat benda yang betul. Ingat, between tak termasuk. Between tak termasuk. Dia ada buat ke tidak? Oh, tak ada. Dalam video ada. Saya tak pasti video yang mana. Video untuk binomial ke, normal ke, atau Poisson, saya tak pasti yang mana. Tapi tengoklah nanti. Saya ada bagi simbol-simbol untuk setiap istilah yang digunakan. Simbol at least apa, simbol at most apa, simbol between apa, simbol untuk not for apa, from apa. Boleh tengok video-video tu. Saya tak pasti yang mana. Tapi ada. Saya biasa terus bagi kat student ni supaya saya sendiri pun tak kepala asyik pangkah je kan. Kalau betul insya-Allah senang. Saya bila betul ni senang nak marking. Okay. So, kita kena transform ke dalam Z, iaitu probability dia untuk setiap nilai ni 9.4 tolak dengan 12 bahagikan dengan punca kuasa 2 4/9 lah. Saya malas nak ni, nak single value tu kamu buat lah. Okay, X bar kita tukar kepada Z. Dan di sini 12.2 tolak 12 bahagikan dengan punca kuasa 2 4/9. Okay. So dapatkan single value, the probability 9.4 tolak 12 sudah pasti jawapan negatif. 12.2 tolak 12 sudah pasti dapat jawapan positif. Okay. Bila kita lorekkan di tengah-tengah kosong, ini nilai dia negatif, maka dia berada di sebelah kiri. Ini positif, berada di sebelah kanan. Between dua nilai ini. So situ yang rantau berlorek. Jadi secara kaedahnya, kita tahu luas di bawah graf sama dengan 1. Tolak dengan keluasan hujung sebelah kiri yang kamu boleh dapat daripada tabel. Tolak dengan luas sebelah kanan yang kamu boleh dapat daripada tabel. Akhirnya dapatlah jawapan. Fill in the blank. Okay, fill in the blank. Dapat jawapan dia. Dapat tak jawapan dia? Kalau kat dalam siapa yang ada buku, dalam buku tu ni saya ambil daripada tas. Bila daripada tas kat ujung di sini ada jawapan untuk kamu cuba tengok. Tas ada jawapan dia. So jawapan I sepatutnya dapat 0.6179. Okay, boleh cuba. Fill in the blank. Saya je yang boleh buat blank-blank macam tu. Kamu kena selesaikan. Jangan biar je. Dapat? Makin lama makin berkurang. Hingga 77 je. Malam ni tak tahu lah 7 orang je kot yang ada. Cukup forum tu dekat doktor. Forum cukup. Apa yang ada lah. Tak kisah. Dia kalau ikut belajar space ni, macam mana dia yang malam ni nak ada kelas lah.
Kalau tak apa doktor, malam ni kita rehat. Buat ada video. Kalau ikut student satu sem tak payah ada kelas. Amir dah buat. Dapat Amir? Dapat jawapan akhir ke Amir? 0.6179. Dapat Dapat okey. Okey, ada soalan untuk contoh ni? Dia tak nampak. Okey. Okey, ada soalan? Tak ada? Tak ada Okey, soal tak ada. Kita pergi kepada bahagian yang terakhir lah. Untuk pagi ni, untuk pagi. Untuk petang ni, malam lain Ada lagi kan? Malam ada pukul 9 nanti. Okay. So kita tengok pada bahagian yang terakhir petang ni, iaitu sampling distribution for x bar 1 minus x bar 2. Ni pun senang je tengok. Saya punya pen pun dah bingung tak nak keluar. Okay, sampling distribution for x bar 1 minus x bar 2. Okay, so katakanlah x bar 1 follow normal dengan mean dia mu 1, variance dia sigma 1 squared over n1. Tu taburan untuk jenis yang pertama. Jenis yang kedua, x bar 2 yang kedua follow normal juga dengan mean dia mu 2 dan juga sigma kuasa 2 yang kedua bagikan dengan n2. Okey, itu x bar 1 follow normal, x bar 2 juga follow normal. Maka ni untuk yang normal lah. Tapi kalau untuk yang selain daripada taburan normal pun boleh juga, dengan syarat saiz sampel yang diambil untuk N1 dan juga N2 mestilah lebih besar daripada 30. Baru boleh diambil diambil penghampiran kepada taburan normal. Okay. So sampling distribution untuk x bar 1 minus x bar 2, dengan arti kata lain kita lebih ada maksud bila x bar 1 tolak x bar 2. Maksudnya apa? Kita nak lihat perbezaan antara dua sampling ni. Okey, kita nak lihat perbezaan. Kalau tambah nanti tak ada maksud, disebab berganda benda tu. Gabungan tu tak nampak apa yang kita boleh dapat maklumat daripada hasil tambah. Tetapi kalau kita tolak x bar 1 tolak x bar 2, apa maklumat yang kita boleh dapat? Kita boleh dapat maklumat tentang perbezaan antara dua sampel ini. Ada beza ke tidak? Kalau tak ada beza, apa cerita dia? Kalau ada beza, maksudnya samalah, identical kedua-duanya. Okay? So, persampelan untuk x bar 1 tolak x bar 2, dia akan follow normal. Tengok dia punya order. Tengok susunan dia. Tengok susunan dia. Susunan dia adalah 1 tolak 2. Maka mean-nya juga adalah mu 1 minus mu 2. Tengok dia punya sequence. Dia punya susunan dia. Kalau misalnya x bar 2 tolak x bar 1, maka mean-nya juga adalah mu 2 tolak mu 1. Okay, so saya harap kamu alert tentang benda tu lah. Saya ulangi lagi sekali. Jika x bar 1 minus x bar 2, maka mean-nya juga adalah mu 1 minus mu 2. Kalau misalnya x bar 2 minus x bar 1, maka mean-nya adalah mu 2 tolak mu 1. Okay, dia mesti ikut susunan yang sama.
Variant dia, variant dia sentiasa tambah. Variant yang pertama kita tambahkan dengan variant sampel yang kedua. Dia sentiasa tambah. Kenapa dia tambah? Tu kamu kena tengok dalam bab yang pertama. Bagi siapa yang ada buku, ada subtopik, kalau tak silap saya, random variable. Tengok kat situ. Dia ada sifat kenapa dia dapat tambah. Okay, maksud dia apa? Kalau misalnya kamu nak dapatkan persamplan untuk X bar 1 tambah X bar 2, kalau tambah, follow normal. Di sini mu1 tambah mu2. Di sini tetap tambah sigma 1 kuasa 2 per N1 tambah sigma 2 kuasa 2 per N2. Dia still tambah. Jangan pula ingat, sini tolak, sini jadi tambah. Maka kalau tambah, sini tambah, jadi sini tolak. Tak. Dia tak macam tu. Variant sentiasa tambah. Ingat, variant ini nilai dia sentiasa positif. Variant ini sentiasa positif. Kenapa? Apa saja bila kita kuasakan dua sigma ni, apabila dikuasakan dua, dia akan sentiasa dapat positif. Sentiasa dapat positif. Jadi, kalau dia tolak, nanti takut daripada variant dapat negatif. Sebab tu ada penerangan dalam chapter yang pertama, subtopik random variable tu, kenapa dia positif. Sebab kuasa 2. Negatif, kuasa 2 dapat positif. So itulah kisah dia. Ni. Tapi kita tak fokus kepada yang ini. Kita tak fokus kepada penambahan ini, tapi kita lebih fokus kepada mencari perbezaan. Kita tak fokus yang ni. Kita fokus kepada yang mencari perbezaan. Jadi perbezaan ini atau sampling distribution for difference between sample mean yang pertama dengan yang kedua, Z, transformation dia, Z sama juga dengan S. So, sekarang ini, kita punya random variable adalah X bar 1 minus X bar 2. Itu random variable kita. Ingat, bila kita menulis sebelum simbol wave ini, itulah. Apa saja sebelum simbol wave, itulah kamu punya random variable. So, dalam kes ini, random variable kita adalah X bar 1 minus X bar 2. Tolak dengan min untuk random variable kita, apa saja yang kamu tulis dalam ruangan yang pertama, iaitu mu1 minus mu2. Terbahagikan dengan punca kuasa 2. Bila punca kuasa 2, salin je lah kat kawasan second space ni. Iaitu sigma 1 squared over N1 plus sigma 2 squared over N2. So inilah dia punya Z transformation. Mana datang benda ni? Datang daripada general formula tadi lah yang saya share. Itulah dia punya konsep dia. Ada soalan? Ada soalan? Tak ada? So kalau tak ada, kita tengok contoh. Task 3.
Cucur udang. Apa tak makan lagi, babe? Jemput makan. Tu bagusnya kelas online. Duduk kat rumah. Betul lah, makan lagi kan. Makan, minum. Tu pun tak nak datang kelas juga. Tu yang kelakor. Betul. Dia mungkin ada dokter, dia tengok ni, apa ni, recording. Oh, jangan recording. Tapi jangan risau. Saya punya yang video online tu tak ada makan-makan. Ini sebab tak ada rekod kan. So beliau makan. Kalau tak nanti student viral kan. Adilah. Makan lagi. Okey. So kita tengok ni. A consumer of an electronic company is comparing the brightness. Okay, comparing the brightness of two different types of picture tube for use in their television set. Ni bila cerita macam ni dia merujuk kepada TV lama lah ni, tube dalam bentuk tube. Sekarang mana ada TV tube kan? Ni apa ni kata orang tu soalan lama lah. Sekarang mana ada semua flat kan? Kalau tube ni yang contoh yang dulu yang berat tu lah. Yang gemuk tu dah. Yang gemuk tu yang ada kotak besar tu kan. Sekarang kita mana ada TV macam tu, semua dah flat. Sekarang apa kan teknologi sekarang tak ada curve kan, lengkung kan. Ada internet lagi. Sekarang dah. Ni cerita lama. Smart TV. Smart TV. Okay. So type A, tube has a mean brightness 100. So kita ada dua grup dalam A dan juga B. Okay. Tube A has a mean brightness 100. Mean brightness 100. Mean. So ni merujuk kepada keseluruhan. Merujuk kepada seluruh tube jenis A. Jadi kita gunakan simbol mean population. Mu sama dengan 100. Mu A lah. A sama dengan 100. Dan juga standard deviation 16. Standard deviation dia 16. Simbol dia adalah sigma A. Itu yang pertama. While type B tube has a mean brightness 110. Maksudnya mu B sama juga dengan 110. And standard deviation of 14. Standard deviation of 14. Standard deviation of 14. Sigma B sama juga dengan 14. Okay. A random sample of 36 tube from each type is selected. Maksudnya setiap satu ni dia ambil size sampel dia. A sama juga dengan 36. NB juga sama juga dengan 36. Okay. So ini yang saya bagi tahu tadi. Bila saya tak tahulah sama ada. Nantilah saya share soalan, contoh-contoh soalan yang mana daripada soalan tu kamu kena cuba mengeluarkan maklumat yang diberikan dengan menggunakan simbol yang sesuai. Okay, menggunakan simbol yang sesuai. Kalau kamu boleh keluarkan maklumat menggunakan simbol yang sesuai, insyaAllah benda tu jadi mudah lah. Okay, a random of 36 tube from each type is selected. What is the probability that X bar B minus X bar A is at least 8.5? So sekarang kita kena buat persampalan untuk X bar A. Apa dia X bar A? X bar A, persampalan untuk X bar A, follow taburan normal. Dengan mean dia adalah 100. Varian dia adalah 16 kuasa 2 perkan dengan 36. Ini persampalan untuk X bar A. X bar B pula, dia follow taburan normal. Dengan mean dia 110 sebab dia ikut induk dia. Varian induk iaitu 14
kuasa 2 bagikan dengan 36. Okay. So, sekarang dia kata dapatkan kebarang kalian that x bar b minus x bar a is at least 8.5. So, sekarang kita buatlah persimpulan untuk x bar b minus x bar a. Oleh kerana a dan juga b dia follow taburan normal, maka perbezaannya juga akan follow taburan normal. X bar B tolak X bar A, min B tolak min A. 110 tolak 100. Kita dapat 10. Benda-benda yang simple macam ni, terus simplifykan je. Tak perlu tulis 110 tolak 100. Benda yang simple macam ni, tak ada masalah kalau tak ditunjukkan. Okay. Kemudian, variant, tambahkanlah. Ni 16 kuasa 2 per 36 dapat single value. 14 kuasa 2 per 36 dapat single value. Tambahkan 2 tu dapatlah single value kat sini. Siapa ada yang dah buat? 14 kuasa 2 per 36 tambah 16 kuasa 2 per dengan 36. Berapa jawapannya? Dah tambah tu Amir? Dah tambah? 12.55 saja Ada 2 je 12.55. Ataupun ada lain tambah sambung-sambung. Oh, 12.555. Ambil pada 2 tu berapa peluang lah. Okay, yang lain pun dapat sama Okay. So, bila sini variant, bila tambahkan dia variant. Okay, biar kat situ je lah. Pantas je memang depan mungkin dia kira pakai apa tu. Dia pakai i7 tu. Sempah. Kami masih seleron, doktor. Dia dah pakai apa? i7. i7 kot. Okay, so 12.555. Okay, so sekarang kita nak kira probability untuk x bar B tolak x bar A. Yang mana dia kata at least. Apa simbol at least? Simbol at least adalah lebih besar atau sama dengan 8.5. Okay. So sekarang langkah pertama kita tukar. Kita transform x bar B tolak x bar A, kita transform kepada Z. Jangan pula nanti ada yang tulis ZB tolak ZA pula. Tak ada, dia single saja. Z saja. Okay. Lebih besar atau sama dengan 8.5 tolak dengan 10. Ni min dia. 10. Bahagikan dengan punca kuasa 2. Ni 12.555. Tutup. Okay. Kemudian permudahkan. Z lebih besar atau sama dengan 8.5 tolak 10. Pasti dapat nombor negatif lah. Okay. Jadi kalau kita lorikkan, ni tengah kosong, ni dapat nombor negatif sebelah kiri. Lebih besar maka lorikkan dia sebelah kanan. So kita tahu total sama dengan 1. Tolak rantau yang negatif yang tak berlorik tu. Daripada table dapatlah jawapan akhir. Dapatlah jawapan dia. Dapat tak jawapan akhir dia sebagai 0.6628. Logik tak 0.6628? Logik sebab keluasan separuh je dah 0.5. Dapat tak? Amin. Jadi dapat tak? Dapat? 0.3372 itu yang atas Amin. 1 tolak 0.3372. So jawapan akhir 0.6628. Dapat? Okey. Okey, bagus. Okey. So sini berapa ni? Yang kat sini berapa? Negatif berapa ni? Sini. Negatif berapa? Negatif 0.42. Okey, thank you.
So itulah dia dua subtopik yang pertama dalam chapter ni ya. So ada apa-apa soalan untuk dua subtopik yang ni? Sebelum nanti kita sambung malam nanti pukul 9 dua subtopik yang jadi malam kamu tadi dah 4 jam study, so rehat lama sikit, tarik nafas, apa ni kata orang berasap ke apa yang kita sambung malam fresh balik. Boleh? Ada apa-apa soalan? Kalau ada apa-apa soalan boleh tengok video, tengok apa dia punya, kalau ada soalan lah. Kalau tak faham boleh tengok video. Okey, ada apa-apa soalan sebelum kita stop sekejap untuk petang ni, kita jumpa balik pukul 9 malam ni? Tak ada doktor. Ada Okey, so saya harap malam ni ramai yang masih selamat lah. Okey, so jumpa nanti. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jumpa malam nanti pukul 9. Okey, Doktor, doktor. Ya. Pakai link yang sama ke? Pakai link yang sama ya, pakai link yang sama. Link ni lah. Saya pun tak off ni. Okey. Ada lain soalan? Tadi Tadi Okey, so kalau tak ada jumpa malam nanti. Okey, assalamualaikum warahmatullahi